Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Zaini ada bertanya berkaitan tentang Islam itu adakah bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi saya cuba menjawab dengan beberapa fakta Fakta ni kita ambil daripada Al-Quran dan kita ambil daripada hadis Nabi. Kemudian ada sedikit kita ambil daripada fatwa-fatwa para ulama. Kemudian kita tutup dengan hadis Nabi. Pertamanya Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Al-Islam. Jadi pertamanya Allah Ta'ala tak menerima selain agama daripada Islam. Kemudian ayat kedua Allah Ta'ala berfirman lagi, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Lepas kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala ni dia hanya menerima agama Islam daripada selain pada agama tu, maka dia tak terima. Kemudian bermulalah ciptaan Adam. Yang mana dalam ayat yang sebutkan tadi, innallaha astafa Adam, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Adam dan Nuh wa ali Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Yang mana kita tahu Nabi Ibrahim ni ada dua orang, satu Ishak, yang kedua Ismail. Ishak ni kita tahu keturunan dia turun daripada keturunan Nabi Ishak, Nabi Yaqub, semuanya keturunan Bani Israel. Kemudian Nabi Ismail kita tahu Nabi Muhammad. Wa Ali Imran dan keluarga Ali Imran. Yang mana keluarga daripada Ali Imran ini iaitu Maryam. Maka daripada Maryam itu turunlah Nabi Isa alal alamin. Daripada kedua-duanya, jadi Allah Ta'ala pilih daripada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ali Imran itu turunlah zuriat mereka yang kebanyakannya adalah para Nabi dan para Rasul. Zuriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Zuriyatan setengahnya daripada setengah yang lain, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian Nabi alaihi salam ditanya tentang Nabi Adam. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an Adam, tentang Nabi Adam. An-nabiyyun hu? Qala na'am, nabiyyun mukallam khalaqahu Allah biyadihi summa nafakha fihi min ruhihi. Adakah Nabi suatu hari pernah ditanya tentang Adam alaihissalam? Adakah dia seorang Nabi? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, seorang Nabi mukallam. Kelebihannya dia menerima direct Tuhan bercakap dengan dia, macam mana Nabi Musa alaihissalam mukallam. Maksudnya tidak ada perantara malaikat. Dia menerima wahyu terus direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu Allah biyadihi, Tuhan mencipta dia daripada tangannya, summa nafakha fihi min ruhihi, kemudian Tuhan tiupkan pada Adam itu daripada rohnya. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid ke-27 muka surat 370 dia kata, faman kana muttabi'an li syar'i Taurat aw Injil, barang siapa yang mengikuti syariat Taurat dan Injil, allazi lam yubaddal, yang mana kitab Injil dan Taurat ini tak diselewengkan, fahuwa ala dinil Islam, maka mereka itu berada atas agama Islam. Kallazi kanu ala syari'ati Taurat bila tabdil qabla mab'atsil Masih alaihi salam, yang mana mereka yang beriman dengan syariat Taurat yang tak diubah, tak diselewengkan sebelum kebangkitan Isa alaihi salam, iaitu golongan Yahudi. Wallazi kana ala syari'atil Injil bila tabdil qabla mab'atsi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Turun temurun para nabi ini datangnya mereka dengan risalah Islam. Dan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la
la ilaha illa ana fa'budun. Kami tak utuskan sebelummu wahai Muhammad dari setiap putusan kami, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada ilah, tempat bergantung, tempat mengadu, tempat orang kata cinta, tempat-tempat dah Allah ini. Kalau kita tengok terjemahan biasa, iaitu Tuhan, melainkan aku. Allah kata fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi kalau kita tengok apa dia Islam, Islam itu kita akur, kita serah kepada apa? Serah kepada kalimah tauhid. Serah kepada kalimah tauhid. Kemudian dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Akulah manusia yang paling utama yang perlu dilebihkan daripada Isa ibnu Maryam di dunia dan di akhirat. Maksudnya kamu jangan pandang kelebihan Nabi Isa ataupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lebihkanlah aku dari risalah yang aku bawa, iaitu Islam. Wal anbiya ikhwatun li'allat. Sesungguhnya para nabi itu adalah bersaudara daripada satu bapa. Ummahatuhum syatta wa dinahum wahid. Walaupun syariat mereka berbagai jenis, tetapi agama mereka adalah satu. Itulah agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna hadis. Dia kata makna daripada hadis tu, anna asla dinahum wahid. Sesungguhnya agama itu daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad adalah agama yang satu, iaitu Islam. Wa in ikhtalafat furu' asy-syara'i. Walaupun berbeza syariat. Kita tahu Nabi Daud syariat dia macam mana, Nabi Muhammad syariatnya macam mana, Nabi Isa, Nabi Musa, berbagai syariat, tetapi asalnya adalah Islam. Di dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim yang kita tahu sebagai bapa kepada semua nabi, apa katanya? Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Waktu tu Nabi telah diperintahkan oleh Allah, Islamlah kamu. Qala aslamtu. Maka Nabi Ibrahim kata, aku menyerah diri dengan Islam. Maksudnya aku masuk Islam, aku menyerah dengan Islam kepada Tuhan yang memiliki sekalian alam. Dan Nabi Ibrahim ketika mana mereka dah sampai ajal mereka mewasiatkan kepada anak-anak mereka, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, maka mereka berkata, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sesekali kamu semua mati melainkan kamu semua berada di dalam ajaran Islam ataupun berada dalam agama Islam. Kemudian apa jawapan anak-anak Nabi Yaqub? Tuhan sambung balik, na'budu ilahaka wa ilah abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami tetap akan menyembah Tuhanmu, wahai ayah kami, wa ilah abaaka, dan Tuhan kepada ayah-ayah kamu daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahidan, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan kekal dalam keadaan Islam dan menyerah kepada ketetapannya. Ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maksudnya apabila Nabi Isa berpesan kepada kaum dia, wahai kaumku, berimanlah kamu semua kepada Allah dan kepadanya lah kamu bertawakal sekiranya kamu menerima ajaran Islam ini, dalam surah Yunus. Kemudian pengakuan daripada Al-Hawariyun, iaitu pengikut Nabi Isa. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan bersaksilah bahwasanya kami ini adalah orang Islam. Listen to my words carefully, for I know not whether after this year I shall ever meet you again at this place. Ada yang mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad, maka mereka berkata, amanna bih, kami beriman dengannya, sesungguhnya ia adalah benar
benar daripada Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Kerana kami sebelum turunnya Al-Quran ini, kami dah menjadi orang Islam. Kemudian kita tengok selepas beberapa dalil yang menyaksikan bahawa Nabi Adam itu seorang Islam, datang ayat perintah yang sama macam mana diperintahkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, iaitu menyembah berkiblatkan Makkah Al-Mukarramah. Apa dia? Ayat yang berkaitan dengan tu, Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bibakkata mubarakan hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama wudi'a lin-nas, yang telah dibina kepada manusia, yang mana tempatnya di Mekah, dan ia adalah tempat yang diberkati dan petunjuk bagi manusia yang ada di alam ini. Dan ketika mana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam AS dalam satu riwayat, dia kata, Iza habbata ibni li baitan, apabila kamu turun ke bumi ini wahai Adam, binalah satu rumah, summa uhfuf bihi, kemudian kau pusinglah rumah tersebut seperti mana kita bertawaf tu, kama ra'aital malaikah, seperti mana ketika mana kamu berada di syurga itu kamu melihat para malaikat yang mengelilingi arasy-Ku allazi fis sama, yang mana di langit, fahadza binahu alaihi. Sebab itulah Nabi Adam buat suatu rumah sebelum Nabi Adam bina suatu rumah yang tempatnya di Mekah, kemudian disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Sahih Muslim daripada Abi Zar qala, dia bertanya, wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak menguatkan lagi hujah yang disebutkan di atas. Dalam Sahih Muslim, suatu ketika Abi Zar pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, an awwali masjidin, masjid pertama yang dibina di bumi ini. Maka Rasulullah berkata, al-masjidil haram, masjidil haram, iaitu tempatnya di Mekah. Summa ay qala al-masjidil aqsa, iaitu Masjid Al-Aqsa. Qultu kam bainahuma, berapakah jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Maksudnya mudah ataupun tempoh antara pembinaan Masjid Haram dengan Masjid Aqsa ini. Dia kata arba'una aman, 40 tahun. Kalau kita nak tengok tasalsul, kita tengok rantaian tu, jarak antara para nabi, kita boleh tengok susu galur dia tu. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi dalam Kanzul Ummal daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau kita tengok balik keturunan Nabi, hadis ini adalah hadis sahih yang menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertitik sampai Nabi Adam. Maksudnya pustok dia sampai Nabi Adam, Nabi Adam alaihi salam. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kananah bin Khuzaim bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Ad bin Awad bin Hamlyasa bin Yashjub bin Nabat bin Jamil bin Qidar bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Ashu' bin Ar'ush bin Falikh bin Abir bin Shalikh bin Arfakhash bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Matushlakh bin Akhnukh bin Idris bin Azid bin Qinan bin Anush bin Shis bin Adam alaihi salam. Itu keturunan dia. Maksudnya Nabi berakhir dengan keturunan Nabi Adam. Sepintah lalunya agak panjang sikit penerangan tu, tetapi semuanya macam mana saya sebutkan tadi, bermulanya Islam itu apabila Nabi Adam alaihissalam diperintah turun kepada Nabi, risalahnya yang dibawa iaitu la ilaha illallah. Ada panjang lagi, Muhammad Rasulullah itu ada panjang lagi, ada panjang lagi. Cerita macam mana Nabi Muhammad ini, adakah ucapan syahadah itu hanya la ilaha illallah, ataupun bermula daripada zaman Nabi Adam lagi, Adam pun kena mengucap dengan
Muhammad Rasulullah. Itu ada panjang lagi, cukuplah tu. Minta maaf lah. Minta maaf apa yang kita bawakan semua ini, semuanya ada sedikit kita buat kita buat orang kata macam assignment lah, ambil daripada dalil-dalil untuk menguatkan hujah kita berkaitan dengan susu galur keturunan Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, dan risalahnya adalah risalah al-Islam. Wallahu a'lam bishawab.